Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDPC online kita kali ini, cikgu akan membincangkan satu soalan yang melibatkan penyelesaian masalah taburan binomial. Jadi sebelum kita mula, jangan lupa subscribe, like dan share. Soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah soalan penilaian kendiri 5, buku teks KBSM tingkatan 5 bab 8, muka surat 197. Okey, ini adalah penilaian kendiri yang terakhir untuk subtopik taburan binomial. Okey, jadi apa soalannya? Kita ambil soalan nombor 2 ya, sebab soalan nombor 1 dengan nombor 3 kita dah discuss dalam kelas. Soalan nombor 2 ni tadi yang kita agak kekangan masa, jadi kita akan sambung perbincangan kita secara online. Okey, so kita tengok soalan 2. Seorang peniaga mendapati bahawa 5% daripada bekalan buah strawberry yang diterimanya busuk. Okey, jadi perhatikan di sini kita ada 5%. Kita tahu 5% ini boleh dijadikan sebagai kebarangkalian. Cuma persoalannya bila melibatkan binomial, so kebarangkalian kita tu P atau Q. Nak tahu yang tu kita kena tentukan dia punya X dulu. Okey, so 5% ni adalah buah strawberry busuk. Okey, kita highlight kat situ. And then seterusnya dia kata tentukan bilangan minimum buah strawberry yang perlu dipilih supaya kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya sebiji buah strawberry yang busuk adalah lebih besar daripada 0.9. Jadi poin di sini dia suruh awak yang tentukan bilangan minimum buah strawberry yang perlu dipilih. Ini kelainannya soalan ni berbanding dengan soalan-soalan kita yang sebelum ni. Okey. Soalan kita yang sebelum ni, N kita diberi, betul? Contoh soalan dia kata, 3 daripada 9. Jadi kita tahu, 9 itu adalah dia punya N. Okey, dia punya sampel. Dia punya bilangan cobaan. Kan? Okey, tapi dalam kes ni, dia tak bagi tahu pun berapa biji strawberry sebenarnya. Dia suruh awak yang tentukan sendiri. Okey, dan dia bagi awak syarat. Dia kata, kebarangkalian dalam kes taburan binomial ni adalah P X equal to R. Okey, kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya sebiji. Okey, kebarangkalian sekurang-kurangnya sebiji buah strawberry yang busuk. So dekat sini busuk. Jadi kita dah tahu dia punya X. Okey, sekurang-kurangnya sebiji buah strawberry yang busuk adalah lebih besar daripada 0.9. Nampak macam letih kan? Asyik nak kena highlight je. Tapi sebenarnya highlight ini akan banyak membantu kita nanti terutamanya dalam pemahaman soalan. Okey, so kita nak transfer sekarang apa yang kita dah duk highlight ni kepada persamaan matematik. So apa yang boleh kita katakan dulu? First kali bila nak buat taburan binomial ni mesti keluarkan dia punya X. Okey, ingat mesti keluarkan dia punya X. So apa fokus kita? X adalah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang kita nak daripada eksperimen kita. So, apa fokus kita? Kita nak kebarangkalian untuk buah strawberry yang busuk. Jadi, X ini adalah bilangan buah strawberry yang busuk. Okey, so X kita fokus kepada buah strawberry yang busuk. Okey, seterusnya kita akan tentukan adakah 5% ini P atau Q. Kita tahu P adalah kebarangkalian untuk kita dapat hasil yang kita nak macam dalam pemboleh ubah. Okey, Q ni pula yang sebaliknya. So, pemboleh ubah kita adalah tentang buah strawberry yang busuk. Okey, jadi 5% ini adalah kebarangkalian, bekalan buah strawberry yang diterimanya busuk. Jadi 5% ni boleh masuk kepada P. Okey, kita kena ubah 5% ni dalam bentuk perpuluhan. So 5/100 kalau dalam perpuluhan ianya adalah 0.05. Jadi tulis di situ P adalah 0.05. Okey, dan Q. Macam mana kita dapatkan Q? Kita tahu sebelum ni waktu kita belajar mula-mula tentang taburan binomial. Okey, dia kata untuk cari Q kita kena gunakan hubungan antara P dan Q. P adalah kebarangkalian kita dapat hasil eksperimen. Q yang sebaliknya eksperimen kita gagal lah maksudnya. So P tambah Q sepatutnya akan dapat 1.
Okey, ini dia punya hubungan lah, dia punya relation antara P dengan Q. Okey, 1 ni maksudnya 100% kita punya hasil eksperimen. Okey, so kalau kita nak cari Q saja, maksudnya 1 kita akan tolak dengan P. Okey, 1 tolak P. Jadi 1 tolak P kita adalah 0.05. Jadi berapakah nilai Q? 1 tolak 0.05 kita akan dapat 0.95. Okey, jadi tulis di situ 0.95. Dah ada X, P, Q. Okey, macam mana pula dengan R? Ini semua, okey, X, P, Q, R ni adalah merujuk kepada kita punya rumus. Okey, rumus yang kita akan pakai kejap lagi. Okey, iaitu rumusnya P dalam kurungan X sama dengan R. Okey, sama dengan NCR PR QN tolak R. Okey, rumus ni memang tak payah hafal sebab diberi dalam senarai rumus waktu XPM. Tapi make sure awak tahulah macam mana nak pakai. Tahu mana nak cari N, mana nak cari R. Kan? Mana nak cari P, mana nak cari Q. So dalam kes ni kita dah jumpa P, kita jumpa Q. R kita tak tentukan sebab N ni kita nak cari. Kan? Kita tak tahu berapa banyak ni buah strawberry yang digunakan dalam eksperimen dia ni. Okey, R. Kita tak tahu R. R adalah berhubung dengan X. Kalau X kita ni adalah bilangan buah strawberry yang busuk, maksudnya R ini adalah berapa bilangan buah strawberry yang busuk. Okey, so kita berbalik pada soalan. Soalan dia kata sekurang-kurangnya sebiji buah strawberry yang busuk. Apa maksud dia? Okey, maksudnya kita boleh keluarkan R kita. Okey, R kita sama ada sebiji busuk, 2 biji busuk, 3 biji busuk, 4 biji busuk dan seterusnya. Bergantung kepada berapa bilangan N kita. Okey, kita tahu sekarang ni N berapa. Betul? Okey, jadi kalau kita keluarkan kita punya rumus ni dalam bentuk soalan kita ni, apa yang kita boleh concludekan adalah kita boleh katakan bahawa dia kata dalam soalan ni, dia kata kebarangkalian apabila X ini lebih besar ataupun sama dengan 1. Okay, kenapa cikgu kata lebih besar ataupun sama dengan 1? Tengok pada R. R mula dengan nilai 1. Kemudian 2, 3, 4. Semua ni adalah turutan yang lebih besar daripada 1. So, P, X lebih besar daripada 1. Kebarangkalian dia adalah lebih besar daripada 0.9. So, sini mesti lebih besar daripada 0.9. Okay, faham setakat tu? Kebarangkalian untuk X adalah strawberry yang busuk. Okey, bilangan strawberry yang busuk itu lebih besar ataupun sama dengan 1. Kebarangkaliannya adalah lebih besar daripada 0.9. Okey, itu yang pertama. Kemudian, kalau awak perhatikan, bila X lebih besar ataupun sama dengan 1, kita tak tahu sampai mana. Ingat tak sebelum ni kita buat soalan nombor 1, kita boleh gantikan setiap 1 sebab kita tahu bilangan N. Jadi, kita boleh mengagak berapakah dia punya nilai R. Okey, so kita boleh buat satu. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. And then kita boleh tambah semua. Tak ada masalah. Kalau kita tahu N. Tapi problem sekarang adalah kita tak tahu N. Jadi kita perlu hasilkan satu hipotesis lain. Apa hipotesis yang boleh kita buat? Okey, awak perhatikan R dekat sini. R dekat sini mula daripada 1, betul tak? Maksudnya di sini adalah sekurang-kurangnya ada sebiji yang rosak ataupun yang busuk. Tak ambil langsung R sama dengan sifar. Apa maksud R sama dengan sifar? Apa maksud R sama dengan sifar? Maksudnya langsung tak ada buah yang busuk. Betul tak? Kita tak ambil kira sekarang ni buah yang langsung tak busuk. So awak bayangkan awak ada satu bakul buah strawberry. Okey, awak nak tahu berapa biji busuk. Kalau awak tolakkan aja satu bakul tu, awak tolakkan dengan bilangan buah yang busuk, bilangan buah yang elok, awak tahu tak bilangan buah yang busuk berapa? Tahu kan? Okey. Jadi maksudnya P, X lebih besar daripada 1 ni, kita boleh katakan bahawa kita boleh tukar dia dalam bentuk 1 tolak P, X sama dengan sifar. Kenapa cikgu buat macam ni? 1 ni adalah keseluruhan kebarangkalian. Okey, keseluruhan kebarangkalian nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1. Jadi daripada 1 bakul itu, bila kita tolakkan dengan X sama dengan sifar ni, maksudnya kebarangkalian untuk buah strawberry tu semuanya elok. Tak ada langsung yang busuk. Okey, so semua elok. Jadi berapa baki yang busuk? Itu yang kita akan tahu. Berapa baki kebarangkalian yang busuk?
Okey, ingat bila binomial dia hanya melibatkan dua sahaja kesudahan. Sama ada busuk ataupun elok. Kebarangkalian dia ada dua, busuk dan juga elok. Jadi kalau daripada satu kebarangkalian ini, okey, satu keseluruhan kebarangkalian, bila kita tolak dengan macam lain macam je tekan jari ni. Okey, bila kita tolak dengan kebarangkalian untuk yang elok semua, automatik kita akan dapat kebarangkalian untuk yang busuk. Betul? Okey, sebab tu dia boleh ubah dalam bentuk yang macam ni. And then lebih besar daripada 0.9. Okey, next. Kita just masukkan sahaja rumus. Okey, satu tolak. Ingat ada tolak. Lepas tolak mesti ada bracket. Okey, so kita masuk. N tak tahu. C. R kita adalah sifar. Nampak? Ini adalah X sama dengan R. So, R kita sifar. So, ganti sifar kat sini. Darab. Okey, P kita adalah 0.05. 0.05 kuasa sifar sebab R kan. And then Q kita darab. Q kita adalah 0.95. 0.95 N tolak sifar. N tolak R. Okey. So kita masuk dekat situ. Tutup kurungan. Lebih besar daripada 0.9. Ya Allah. Ngam-ngam. Okey. So kita nak selesaikan yang ni. Ni sebenarnya boleh selesai. Okey, boleh selesai. Sebab apa? Ini cikgu tak tahulah. Kita perasan ke tak sebenarnya dalam pembelajaran kita sebelum ni tentang gabungan. Okey, yang mana bila gabungan itu sifar, okey, R-nya sifar, nilai gabungan itu adalah 1. Okey, contoh. Kita ambil contoh. 5 C sifar. Tengok N 5, R sifar. Dia kan NCR kan? Okey, R dia sifar. Nilainya 1. Kita ubah. 6 pula kali ni. C, R dia kita maintainkan sifar. Kita tetap dapat 1. Tak kisahlah berapa banyak pun awak punya N. Tapi kalau R awak adalah sifar, automatik nilai gabungan dia adalah 1. Okey, hanya ada 1 saja gabungan. Kan? Okey. So, 1. Maksudnya kat sini, N C sifar, tanpa mengambil kira berapa sahaja nilai N, automatik kerana R ini sifar, maka nilai dia adalah 1. Darab, dia sama macam indeks pula. Indeks, okey, bila kita ada asas dengan indeks sifar, nilainya juga adalah 1. Okey, tak percaya, cuba tekan kalkulator. Kuasa sifar, tu dapat 1. Okey. And then, darablah dengan 0.95. N tolak sifar dapat N. Lebih besar daripada 0.9. Okey. And then, yang ni kita selesaikan. 1 darab 1 dapat 1. Darab balik dengan 0.95 kuasa N. So, dapatlah 0.95 kuasa N. Jadi 1 tolak 0.95 kuasa N lebih besar daripada 0.9. Okey, so biasanya kita akan alihkan, betul? Kalau kita perhatikan kat sini asasnya negatif. So yang ni kita bawa pergi sini. 0.9 ni kita alih ke sebelah. Okey, jadi 1 tolak 0.9. 0.9 positif bawa pergi sebelah jadi negatif. Okey, lebih besar daripada yang ni negatif bawa pergi kanan akan jadi positif. So 0.95 N. Okey, baik. Sekarang, kita teruskan lagi. 1 tolak 0.9 adalah 0.1. Okey, jadi di sini 0.1 lebih besar daripada 0.95 kuasa N. Okey, so macam mana nak selesaikan yang ni? Nampak tak? Ni indeks ni, ada indeks. Kemudian kita dapati asas tak boleh samakan. Okey, kalau kita ikut aturan indeks, bila kita nak selesaikan dalam keadaan asas yang tak sama, jadi kita boleh letakkan log di kedua-dua bahagian. Okey, kita letakkan log 10 di kedua-dua bahagian. So, di kiri akan ada log 0.1. Di sebelah kanan akan ada log 0.95 kuasa N. Jadi, di sini kita boleh guna satu lagi hukum log, iaitu dia kata kalau kita ada log, log X kuasa N, asas A, kita boleh ubah dia dalam bentuk N ni bawa ke hadapan. So, dia akan jadi N log X asas A. Kita boleh ubah dia dalam bentuk yang macam ni. Okey, so dengan menggunakan hukum ini, sekarang ni N ni kita bawa pergi ke depan. So, kita dapat log 0.1 lebih besar daripada N log 0.95. Okey. Cikgu tahu apa yang awak terfikir sekarang. Mesti awak nak terus bahagikan je, betul? And then awak terus dapat N. Tak boleh tak boleh, sebab satu benda tentang ketaksamaan ni, awak kena ingat yang dia punya simbol boleh berubah jika dia dibahagikan dengan negatif. Ingat tu.
Okey, so awak kena check adakah nilai log awak ni positif ataupun tidak. So cara yang paling selamat adalah just keluarkan je dulu nilai log. Okey, log yang pertama adalah log 0.1. So awak akan dapat negatif 1. Dia tulis di sini negatif 1 lebih besar daripada n. Okey, yang lagi satu pula log 0.95. So kita akan dapat negatif, ambil 4 angka berarti. So dalam kurungan negatif 0.0228. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai n sekarang? Sikit lagi ni, siap dah? Okey, jadi kalau kita nak dapatkan n, maksudnya kita kena bahagikan, betul? Okey, negatif 1 akan bahagi dengan negatif. So nampak, bahagi negatif. Bila bahagi negatif, simbol akan bertukar. Okey, so di sini negatif 1 bahagi dengan negatif 0.02228. Okey, di sini simbol akan bertukar. Nampak ni? Simbol tukar sebab dia bahagi dengan negatif. Sini n. Okey, ini baru kita tekan kalkulator. Negatif 1 bahagi, negatif 1 bahagi negatif 0.0228. So, kita dapat jawapan 44.88. Jadi, di sini 44.88. Okey, n lebih besar. Jadi, perhatikan n lebih besar daripada 44.88. Jadi, kita boleh buat satu kesimpulan iaitu n sama dengan satu nombor sebab dia nak minimum. Okey. So satu nombor bulat yang lebih besar daripada 44.88 adalah nombor 45. Okey. So dah siap. Itulah jawapan kita yang last. Iaitu n sama dengan 45. Okey, jadi minimum buah strawberry yang boleh dipilih untuk mendapatkan kebarangkalian yang lebih besar daripada 0.9 adalah 45. Kalau awak nak cek, maksudnya awak kena masukkanlah nanti R sama dengan 1, R2, R3 sampai R45. Tambahkan semua kebarangkalian. Awak akan dapat nilai dia lebih besar daripada 0.9. Okey? So, itu saja sebenarnya. Tak ada apa pun. Cuma soalan ni bagi cikgu special lah. Sebab dia melibatkan ketaksamaan. So, dia lebih pada pemikiran luar kotak. Okey? So, cikgu harap awak faham apa yang cikgu terangkan untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.